Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya adalah Muhammad Izwan Faiz bin Sobari. Nombor metrik adalah C23A1074. Tajuk laporan saya adalah bincangkan konsep identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu serta berkaitannya dengan isu-isu semasa. Perkara pertama, pengenalan. Konsep identiti dan jati diri Melayu merujuk kepada warisan budaya dan karakteristik unik yang membentuk identiti masyarakat Melayu di Asia Tenggara. Identiti ini terbentuk melalui bahasa Melayu sebagai medium komunikasi utama, agama Islam sebagai pilar moral, adat istiadat dan tradisi yang diwarisi dari generasi ke generasi, seni dan kesenian yang mencerminkan keindahan budaya, serta pakaian tradisional yang menjadi simbol khas masyarakat Melayu. Sistem nilai yang menekankan sopan santun, hormat menghormati, solidariti dan kesederhanaan juga memberikan landasan untuk pemahaman lebih mendalam tentang identiti dan jati diri Melayu yang terus berkembang seiring perubahan zaman dan interaksi global. Perkara kedua, penyataan masalah. Pengkaji membuat kajian berkenaan isu pencemaran alam sekitar. Hal ini kerana isu pencemaran alam sekitar kerap berlaku di negara Malaysia dan ianya bertentangan dengan konsep identiti dan jati diri Melayu yang mementingkan nilai kebersihan dan kekemasan. Perkara ketiga, persoalan kajian. Terdapat 3 persoalan kajian yang terdapat di dalam kajian ini. Perkara pertama, apakah punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar? Yang kedua, apakah kesan-kesan pencemaran alam sekitar terhadap diri, alam semula jadi dan kerajaan? Yang ketiga, apakah langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran alam sekitar daripada berlaku? Perkara keempat, objektif kajian. Di dalam kajian ini terdapat 3 objektif, iaitu mengenal pasti punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar. Yang kedua, menyenaraikan kesan-kesan pencemaran alam sekitar terhadap diri, alam semula jadi dan kerajaan. Yang ketiga, menganalisis langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran alam sekitar. Perkara kelima, batasan kajian. Kajian ini membataskan kepada satu isu sahaja, iaitu isu pencemaran alam sekitar. Isu-isu lain tidak akan dikaji. Kajian ini juga akan memfokuskan kepada isu pencemaran alam sekitar yang berlaku di negara Malaysia sahaja. Perkara keenam, metodologi kajian. Untuk menjalankan kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah analisis dokumen, iaitu pengkaji memperoleh maklumat dengan menganalisis dokumen, artikel berita atau jurnal yang terdapat di dalam internet. Setiap maklumat yang diperolehi merupakan maklumat yang sahih. Pengkaji menggunakan kaedah ini bagi memudahkan pengkaji untuk mencari maklumat berkenaan pencemaran alam sekitar. Perkara ketujuh, analisis kajian. Pada bahagian ini, pengkaji akan menjelas dan menguraikan objektif-objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar merupakan satu cabaran yang serius yang mengancam kelestarian negara dan planet kita. Punca-punca pencemaran ini terdapat pelbagai faktor, terutamanya daripada faktor manusia. Antara punca pencemaran alam sekitar ialah sikap tidak bertanggungjawab individu dan organisasi. Individu yang tidak memahami atau tidak mengambil peduli terhadap alam sekitar cenderung melakukan tindakan yang memudaratkan seperti membuang sampah merata-rata. Mereka melakukan perkara sedemikian kerana mereka menganggap bahawa tindakan tersebut merupakan perkara yang kecil yang tiada dan tidak memberi impak negatif kepada alam sekitar. Manakala organisasi, terutamanya dalam sektor pembinaan, menyumbang kepada pencemaran alam sekitar melalui amalan yang tidak mesra, iaitu tidak menjaga ekosistem sesebuah kawasan tersebut. Seterusnya, pembakaran terbuka. Aktiviti ini sering dianggap remeh, tetapi mempunyai kesan yang serius terhadap alam sekitar. Amalan ini melibatkan pembakaran bahan seperti sampah, daun dan kayu di udara terbuka,
mengakibatkan pelepasan gas toksik seperti karbon monoksida. Gas-gas ini boleh menyebabkan pencemaran udara yang memudaratkan kesihatan manusia dan haiwan. Selain itu, pembuangan sisa industri dan pertanian yang tidak terkawal merupakan antara punca utama pencemaran alam sekitar. Sisa industri yang dibuang tanpa pengurusan yang betul boleh mengandungi bahan kimia yang berbahaya. Begitu juga sisa pertanian mengandungi racun perosak, racun herba dan baja kimia yang jika tidak diurus dengan baik, boleh mencemarkan sumber air dan merosakkan kesuburan tanah. Akhir sekali, penguatkuasaan undang-undang yang lemah antara faktor penting yang menggalakkan pencemaran alam sekitar. Apabila undang-undang yang mengawal alam sekitar tidak dikuatkuasakan dengan berkesan, syarikat dan individu tidak akan mematuhi piawaian alam sekitar yang ditetapkan. Keadaan ini membolehkan amalan pencemaran seperti pembuangan sisa yang berbahaya terus berlaku. Objektif yang kedua, menyenaraikan kesan-kesan pencemaran alam sekitar terhadap diri, alam semula jadi dan kerajaan. Antara kesan pencemaran alam sekitar ialah menjejaskan kesihatan manusia. Pencemaran udara akibat pelepasan daripada industri, kenderaan dan pembakaran bahan api fosil boleh menyebabkan penyakit pernafasan seperti asma dan penyakit paru-paru kronik. Seterusnya, bencana alam selalunya boleh dikaitkan dengan pelbagai bentuk pencemaran alam sekitar. Pencemaran udara yang disebabkan oleh pelepasan gas rumah hijau daripada aktiviti perindustrian dan pembakaran bahan api fosil seperti karbon dioksida boleh menyumbang kepada pemanasan global dan peningkatan intensif fenomena cuaca ekstrim seperti taufan dan banjir. Di samping itu, pencemaran alam sekitar boleh merosakkan keseimbangan ekosistem dan pencemaran semula jadi secara keseluruhan. Ketidakseimbangan ini boleh berlaku dalam pelbagai cara, seperti pencemaran udara, air dan tanah. Pencemaran udara oleh pelepasan gas rumah hijau dan zarah berbahaya boleh mengakibatkan perubahan iklim global, menjejaskan corak cuaca dan mengancam kemandirian pelbagai spesies tumbuhan dan haiwan. Akhir sekali, pencemaran alam sekitar memberi kesan yang besar kepada sektor pelancongan sesebuah negara. Keindahan semula jadi dan kelestarian alam sekitar sering menjadi tarikan utama pengembara. Tetapi pencemaran boleh merosakkan tarikan ini. Pencemaran udara oleh pelepasan industri dan pengangkutan boleh mengurangkan kualiti udara di destinasi pelancongan, menyebabkan masalah kesihatan dan menjejaskan pengalaman pelancong. Objektif yang ketiga, menganalisis langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran alam sekitar. Antara langkah untuk mengatasi pencemaran alam sekitar ialah didikan ibu bapa dan menjadi teladan yang baik kepada anak-anak. Peranan ibu bapa amatlah penting kerana mereka memberi pendidikan yang paling awal tentang pencemaran alam sekitar. Ibu bapa mempunyai tanggungjawab untuk mendidik dan membimbing anak-anak mereka dalam amalan yang mampan dan mesra alam. Seterusnya, memperkenalkan pendidikan alam sekitar kepada pelajar sekolah merupakan langkah penting dalam mengatasi pencemaran alam sekitar. Dengan memasukkan topik seperti pemeliharaan sumber asli, biodiversity dan amalan mampan ke dalam kurikulum, pelajar boleh memperolehi pemahaman yang mendalam tentang kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Selain itu, menjalankan kempen yang lebih berkesan merupakan langkah utama yang perlu diambil oleh kerajaan dalam usaha mengatasi pencemaran alam sekitar ini. Kempen ini boleh direka untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kesan negatif pencemaran dan menggalakkan amalan mampan. Akhir sekali, menguatkuasakan undang-undang dan menghukum individu atau organisasi yang didapati bersalah mencemarkan alam sekitar. Tindakan undang-undang ini bukan sahaja bertujuan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga untuk memberi contoh dan memberi amaran kepada pihak lain supaya mematuhi peraturan alam sekitar. Bahagian terakhir iaitu penutup. Kesimpulannya, dalam kajian yang dilakukan tentang isu pencemaran alam sekitar,
kita dapat menyimpulkan bahawa terdapat pelbagai punca berlakunya pencemaran alam sekitar dan ia terutamanya berasal daripada aktiviti manusia yang tidak bertanggungjawab. Punca-punca ini juga akan menjurus kepada pencemaran alam sekitar yang boleh mendatangkan kesan negatif kepada diri, alam sekitar dan kerajaan. Namun begitu, langkah-langkah untuk mengatasinya haruslah dilakukan bagi mengurangkan dan mengelakkan pencemaran alam sekitar daripada berlaku pada masa hadapan. Saya berharap laporan ini dapat membantu sedikit sebanyak dalam memberi kesedaran kepada orang ramai tentang isu pencemaran alam sekitar agar alam sekitar Malaysia terpelihara. Sekian, terima kasih.